Hadis yang lain Nabi ada sebut, dalam 40 hadis himpunan hadis penawar hati, Nabi ada sebut, sesungguhnya aku dengan kamu, Rasulullah kata, aku dengan kamu seumpama seorang lelaki yang sedang mengawal api daripada kalkatu datang hinggap. Kalkatu ni kan suka lampu, betul tak? Ada musim dia. Bila dia pergi dekat lampu, lampu tu panas. Kakatu ni binatang yang memang tertarik dengan cahaya. Kalau sekarang tak guna api, guna lampu, dia terbang-terbang, dia kena lampu, dia menggeletek, jatuh, dia mati. Sebab apa? Sayap dia sangat nipis. Bila kena lampu, sayap dia rosak, dia tak boleh terbang, menggeletek, mati. Nabi kata, aku dengan kamu wahai umatku umpama seorang lelaki yang menjaga unggun api dan cuba sedaya upaya menyelamatkan seramai mungkin kalkatu daripada mati kena api. Halau. Nabi kata, sehingga kan aku ni pegang hujung kain kamu. Jangan menuju kepada api, jangan menuju ke neraka. Namun di kalangan umatku, Nabi kata, masih ramai yang tetap mahu ke neraka. Sedangkan jalan ke syurga lebih luas dibentangkan oleh Allah. Jalan ke syurga lebih banyak laluannya, lebih mudah. Tetapi Nabi kata lebih ramai yang masih lagi nak menuju ke neraka. Subhanallah. Ibu-ibu sekalian, kalau benar kita beriman dengan Rasulullah, beriman dengan Allah, beriman benarnya syurga, benarnya neraka, kita akan menjadi individu yang tak boleh tinggalkan Sayyidul Istighfar ni. Ada orang kata, Ustazah senangnya kalau macam tu, beramal baca pagi sekali, malam sekali, dijamin syurga. Macam mudah sangat je masuk syurga. Subhanallah. Kita kena faham yang tersirat. Siapa yang beramal dengan Sayyidul Istighfar ini, faham maksud dia pagi dan petang, dia seseorang yang mana Allah beri kelebihan apa? Hati dia sensitif dengan dosa. Bila mengumpat je rasa berdosa. Bila dedak aurat je rasa berdosa. Asalnya dedak aurat, masih pakai ketan, tudung belum lagi tutup dada, tapi barakah dia beramal dengan Sayyidul Istighfar pagi dengan petang, hati dia semakin hidup. Hati yang hidup adalah hati yang bila buat dosa rasa berdosa, buat salah rasa bersalah. Bersalah tu lebih daripada orang lain. Bila cerita kat orang lain, alah biasa je tu, kenapa kau rasa bersalah sangat? Hati ni bila dia hidup, dia ada diri rasa bersalah, rasa berdosa, rasa bersalah. Fikir tentang dosa ni detail. Kadang tanya saya soalan tu kan, makcik-makcik ni setengah, Ustazah berdosa tak kalau saya buang sampah merata-rata? Nak tanya, berdosa tak buang sampah merata-rata? Buka tingkap, buang. Dosa besar ke dosa kecil? Dosa kecil termasuk dalam perkara dosa, tapi dosa kecil diulang-ulang boleh jadi dosa besar. Saya pernah tegur ada orang tu, dia parking, lepas tu dia buang, dia bukan parking betul-betul, dia parking seorang turun pergi kenangan depan kita jalan kaki, dia buang air kotak air kan, kot cermin tu. Lepas tu kita kan, ya Allah, tengok sampah buang, kita pun tegur. Time kuat nak tegur, time takut tengok dulu boleh tegur ke tak. Kita kata, Kak, kenapa buang sampah kot tingkap ni Kak? Dia kata, kenapa, tak boleh ke? Ada orang kita, saya tak cakap tipu, memang depan saya. Kenapa tak boleh ke? Tak boleh lah. Berdosa ke? Dia tanya. Berdosa lah, dosa kecil. Kenapa? Kan nanti ada orang yang kutip. Kalau tak, dia orang yang kerja tu, dia orang tak ada kerja pula. Faham tak? Maksudnya, saya kata dia ni jawab macam betul-betul tak tahu ke, ataupun ni dia, lepas tu muka dia tu bukan muka marah. Saya pun kata, Kak, kita buang ini, maksudnya ini kan alam sekitar, tanggungjawab kita jaga. Memang ada tukang apa ni, kita panggil apa, sapu sampah akan kutip, memang betul, itu memang kerja mereka. Kerja kita pula, tanggungjawab kita jaga alam sekitar, jangan menyusahkan mereka. Dan kalau akak tak buang ni akan dapat pahala. Lepas tu dia buka pintu, dia ambil balik, makasih lah, tak tahu dapat pahala. Ya, saya kata, dia ni buat ke?
Lepas tu saya mula fikir, mungkin memang ada masyarakat kita yang buang sampah tu dia tak rasa pun itu dosa. Dan dia tak tahu pun dengan susah payah dia tu duduk pegang sampah dalam kereta tu, isi dalam plastik tu, tunggu nanti tu, itu perbuatan dapat pahala, dia tak tahu. Jadi sebab itu kadang-kadang kita kan kalau nampak orang buang kereta sampah tu kan, kau boleh nak horn kuat-kuat, betul tak? Kau boleh nak pasang speaker, apa buang sampah kutip sekarang. Tapi bila saya jumpa orang macam tu, saya kata, ya Allah, memang ada orang kita tahap ilmu dia sangat rendah. Saya teringat satu peristiwa Rasulullah tengok dalam peristiwa Isra Mi'raj ataupun dalam mimpi Rasul, begitulah Rasul diperlihatkan tentang seorang lelaki yang sedang bersukaria di dalam syurga. Rasulullah tanya kepada malaikat Jibril, apakah amalan lelaki itu? Lalu malaikat Jibril menjawab, kerana dia pernah, maksudnya apa amalan dia yang membawa dia masuk ke syurga Allah? Kerana dia pernah membuang halangan di jalan. Kan itu termasuk di kalangan salah satu daripada cabang iman. Jangan remehkan. Contoh, kita balik ni masuk taman kita, ada ranting pokok jatuh, kita nak buat apa? Kebanyakan daripada kita belok, elak, betul atau tidak? Maksudnya tak ramai yang mampu berhenti tepi jalan, tarik, tolak, letak tepi. Ia bukan perbuatan yang biasa, ia luar biasa. Di sisi Allah lagi luar biasa. Ada orang masuk syurga Allah asbab dengan yang dia buat tu, menghalang laluan di jalan. Kita buang, tarik ranting tu, letak ke tepi, nampak remeh, penduduk langit memuji kita. Nak sebutnya apa yang berlaku, lepas tu ada motor lalu, kereta lalu, basikal lalu, mungkin ratus kenderaan yang lalu hari itu dengan selamat, dengan senang, dengan mudah, tanpa perlu belok. Sebab kita buat, setiap kali orang lalu tu kita dapat pahala. Allahu Akbar, subhanallah. Jadi berhati-hati. Kalau kita tak mampu nak buang halangan di jalan, jangan kita jadi penghalang laluan. Nanti musim-musim cari baju apa semua ni, ramai mana orang parking ikut dan je. Jalan jadi makin sempit. Dekat bank nak tukar duit raya, parking jauh. Nak senang parking je double park. Lepas tu seorang turun, tapi orang belakang ni susah ni, nak pergi corner tu. Kalau 50 orang lalu, kita dah menyusahkan 50 orang setiap kali lalu tu. Tapi bila kita parking jauh, Allah bagi kita pahala yang sangat besar. Subhanallah. Duduk pula berjiran, tanam pokok banyak-banyak sampai keluar daripada jalan. Orang nak pergi selekor tak nampak belah sana. Setiap hari 100 orang lalu, tak nampak lah. Kita menipu, menyusahkan jiran selama berapa tahun. Konak, pasu pokok pula, pokok yang tajam. Orang lalu bercala-cala kereta, orang marah. Berhati-hati kita. Sebab kita tak tahu, benda tu nampak remeh, bimbang ia menghalang kita ke syurga. Nampak remeh, tapi rupanya itu laluan ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Allahu Akbar, Masya Allah, Alhamdulillah. Tak masuk tajuk lagi ni kan ibu-ibu sekalian. Jadi boleh tak angkat tangan kanan semua? Ada tangan kanan tak semua? Alhamdulillah, subhanallah. Cantik tangan bidadari syurga. Okey, letak atas bahu orang sebelah. Okey, urut sikit orang sebelah, urut. Urut orang sebelah kanan, urut. Urut dengan kasih sayang, cakap sikit, sayang awak. Kenal ke tak tu kan, main duduk je. Tak kenal tu tapi dah cakap sayang. Nak kata umat Islam kan, urut lagi, jangan berhenti. Urut sikit leher tu, urut sikit. Kita faham, penat, mengantuk tadi, bangun awal. Leher, bawah telinga sikit. Jangan cekik ya. Geram macam mana pun jangan cekik. Sebab nampak macam nak sujud dah tadi tu kan. Geram tengok. Okey, ni pinggang-pinggang sikit ke? Ada yang dah geli. Okey, sekarang tepuk belakang tu kan. Buat gini sikit, tepuk belakang. Sambil tu kita zikir ya salam, ya salam. Maksud ya salam, Allah yang memberi kesejahteraan, keselamatan. Kita niat supaya penyakit kawan kita ni keluar. Okey, 1, 2, 3. Ya salam, ya salam, ya salam. Tepuk kiri kanan bawah, tepuk.
Ya salam, ya salam, ya salam, ya salam. Subhanallah. Okey, sekarang ada tangan kiri tak? Ada. Okey, orang di sebelah kiri pula. Lama orang tak urut kan. Saya puji ada orang guna dua-dua tangan. Boleh, pusing terus guna dua tangan. Bersungguh tu. Okey, urut sikit bahu, ada yang urut bahu, ada urut leher, ada urut ni sikit. Orang perempuan suka sangat lah. Adalah tu, jangan cakap dia dah lama suami tak urut. Tiba-tiba bukaan suami pula. Okey, sekarang kita tepuk macam tadi sambil sebut ya salam, ya salam, ya Allah, ya salam, ya salam. Okey, dah boleh ibu-ibu ya? Tak lama dah ni. Saya kena berhenti 11.30, kita berhenti ya. Sekarang dah kat pukul 11, setengah jam je lagi. Okey, cakap apa kat orang sebelah tu urut tadi? Kasih daun keladi kalau boleh. Nak lagi. Nak lagi tu appointment selepas ni ya. Benda tu nampak simple, tapi perasan tak terjalin kasih sayang. So kita pegang kawan kita. Sebab itu kalau kita dengan suami pun samalah kan. Sebelum pergi kerja sini. Urut sikit bahu dia kan, karate sikit. Ada rasa nak marah tu lebih sikit karate. Karate kiri kanan, karate sikit, lepas tu tepuk ya salam, ya salam. Subhanallah, jadi rutin satu minit je sebenarnya. Tapi terjalin kasih sayang. Buatlah esok, cuba kan buat petang ni. Mana tahu esok dapat gelang emas. Sebab suami terharu sangat selama ni tak pernah urut kan.